Hai, salam pustaka. Saya Ateng. Selamat datang ke rancangan kita ceramah komuniti menternak kelulut di rumah. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana berada bersama kita di Studio 1 Pustaka Negeri Sarawak Miri. Jadi, sebelum saya memberi ataupun mensajikan anda dengan kupasan manis, sengatan tidak berbisa, sebentar lagi kita bersama Cik Sharon dengan Cik Awis di Studio 2. Awis, Sharon, are you ready? Terima kasih Suzana di Studio 1 Pustaka Negeri Sarawak Miri bersama saya Awis dan juga Sharon untuk sesi perkongsian buku berkenaan dengan peternakan dan juga pertanian ya. Okey, jadi di tangan kami sekarang ada buku yang menarik khas untuk kita kongsikan kepada penonton di luar sana. Mungkin Sharon boleh ceritakan dulu apa di tangan anda sekarang? Okey, buku yang ada di tangan saya sekarang adalah Wisdom for Beekeepers. Ada 500 tips untuk menjadi beekeepers yang berjaya. Dan salah satu topik yang ada di dalam buku ini adalah Becoming a Beekeepers. Macam mana nak jadi seorang penternak lebah. Dan beekeeping equipment, apa itu peralatan untuk yang digunakan untuk beekeeping, dan juga pollination, bee biology and behavior. Sangat menarik buku yang disampaikan oleh Sharon sebentar tadi. Jadi mungkin ada di antara anda di luar sana yang ingin belajar ataupun mengetahui cara-cara bagaimana untuk menjadi seorang penternak lebah. Jadi bolehlah mendapatkan buku ini melalui perkhidmatan Book Bay yang akan kami terangkan sebentar lagi. Okey, di tangan saya sekarang adalah buku berkenaan dengan Wisdom for Henkeepers. Okey, yang tadi kita bercerita tentang lebah, dan di tangan saya sekarang adalah buku berkenaan dengan ayam. Okey, mungkin ada di antara anda di luar sana yang berminat untuk menjadi seorang penternak ayam. Okey, jadi buku ini memang sesuai untuk anda kerana dalam buku ini penulis berkongsi pelbagai tips bagaimana untuk kita menjadi seorang penternak ayam yang berjaya lah. Jadi saya boleh kongsikan salah satu topik yang dibincangkan oleh penulis dalam buku ini. Okay, getting started with hens. Okay, berkenalan dengan ayam. Okay, dan juga bagaimana cara untuk kita buat rebannya. Okay, dan juga bermacam lagi lah. Okay, buku ini boleh dipinjam menggunakan perkhidmatan Book Bay Pustaka Negeri Sarawak. Jadi okey, apa perkhidmatan Book Bay ni? Okey, perkhidmatan Book Bay adalah peminjaman dan penghantaran terus ke rumah anda, tetapi perlu melalui aplikasi Angka 1. Jadi Angka 1 perlu dimuat turun dulu ke dalam telefon pintar anda semua, dan kemudian menggunakan aplikasi Angka 1 ini anda boleh cari apa-apa saja tajuk buku yang anda inginkan, dan kemudian anda boleh kongsikan maklumat buku tersebut di nombor WhatsApp yang tertera di bawah skrin sekarang. Jadi maklumat tersebut anda copy ataupun salin saja ke dalam nombor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Senang saja kan? Ya, senang saja. Jadi saya rasa ada sesuatu untuk penonton di luar sana yang menggunakan perkhidmatan Book Bay. Oh ya, mulai hari ini bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-20 Pustaka. Ulang tahun ke-20 ya, ulang tahun ke-20. Bagi 20 peminjam yang pertama, Book Bear akan mendapatkan madu kelulut dari penceramah kita. Madu kelulut daripada penceramah. Tengok, itulah dia 20 peminjam yang menggunakan perkhidmatan Book Bay yang terawal. Jadi peminjam ini, perkhidmatan Book Bay ini cuma terhad di kawasan Bandaraya Miri saja. Jadi sesiapa yang berada di kawasan Bandaraya Miri sekarang bolehlah menggunakan perkhidmatan Book Bay ini untuk membuat peminjaman buku, apa-apa saja tajuk buku yang anda inginkan, dan kemudian buku tersebut akan dihantar terus ke rumah anda berserta dengan madu kelulut daripada penceramah kita yang akan menyampaikan ceramah sebentar lagi. Saya rasa itu saja, Sharon ya. Okey, kembali kepada Susan di Studio 1 Pustaka Negeri Sarawak Miri. Bye. Terima kasih Awis dan Sharon daripada Studio 2. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat datang ke ceramah komuniti kita pada hari ini.
Dan istimewanya pada kali ini, kami akan bawakan anda terus ke tapak ternakan lebah kelulut di halaman rumah Encik Michael Sabang bersama Priscilla. Dipersilakan Priscilla. Hai, saya Priscilla. Pada minggu ini untuk sesi ceramah community kita akan berjumpa dengan seorang pengusaha madu kelulut dari rumah. Jom ikut saya. Halo. Encik Michael. Selamat datang. Okey Encik Michael, mungkin kita boleh tengok sekeliling rumah dulu. Silakan. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton yang mengikuti program Kelulut di Rumah, anjuran Pustaka Miri 2020. Nama saya Michael Nyagu Sabang, pemilik Kelulut Farm, Mike Kelulut Farm di Miri. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, saya ingin memulakan sedikit tentang latar belakang diri saya berkenaan dengan penglibatan dalam perusahaan dan penternakan madu kelulut di rumah. Sesungguhnya saya telah mula sejak Januari 2016, iaitu kira-kira 8 bulan selepas saya bersara dari perkhidmatan kerajaan sebagai seorang guru selama 38 tahun. Dan dalam masa 7 atau 8 bulan setelah saya bersara, saya tak buat apa-apalah, hanya duduk, diam, makan di rumah saja. Dan entah bagaimana selepas itu tiba-tiba idea datang. Saya tidak pernah pun merancang, tapi apabila Tuhan telah merancang sesuatu untuk kita yang baik untuk kita, dia akan memberi kita azam dan memberi kita semangat untuk melibatkan diri dengan serius. Jadi orang yang mendorong saya melibatkan diri dalam perusahaan kelulut ini ialah seorang adik saya yang pada ketika ini, dan dia sendiri yang mula menceburi bidang kelulut, iaitu adik saya yang bernama Clement Sabang, yang bertugas sebagai seorang pensarah di sebuah universiti tempatan di Sibu. Jadi beliau telah mencadangkan pada saya, inilah satu hobi yang paling senang dan lumayan untuk orang yang sudah bersara, karena tidak berat, tidak sukar untuk mengusahakannya. Dan dia telah banyak bercerita tentang kebaikan, tentang khasiat, dan begitu senang sekali untuk melibatkan diri. Jadi saya pun pada mula-mula memang tidak minat, tapi dia sendiri seolah-olah memaksa secara positif lah. Dia kata,
saya sudah sediakan 3 log kelulut untuk kamu, dan sekarang coba sajalah. Jadi saya beri kepercayaan kepada apa yang dia bagi tahu, karena saya nak coba sesuatu yang baru yang tidak pernah dipikirkan sebelum ini. Dan oleh sebab itulah saya telah menerima log saya yang pertama, tiga log yang pertama pada bulan Disember 2016. Jadi itulah permulaannya. Jadi setakat ini sampai ke masa ini saya telah melibatkan diri dalam beberapa bahagian dalam penternakan kelulut. Yang pertama ialah saya juga boleh membekal log kelulut yang dipesan oleh pelanggan-pelanggan. Kalau mereka nak menternak dan memelihara kelulut, mereka boleh membuat pesanan, dan saya telah boleh membekalkannya di sekitar Miri inilah. Dan kedua, saya juga membekal dan menjual madu kelulut pada semua pelanggan yang ada di sekitar Miri. Dan yang ketiga, kita juga membekal bunga yang selesa dan yang sesuai dengan penternakan kelulut. Khasnya bunga air mata pengantin. Dan keempat, saya juga memberi latihan dan pengurusan dalam pengurusan dan pemeliharaan kelulut kepada semua pelanggan yang ingin menternak. Kita memberi ceramah dan latihan jika dijemput. Selanjutnya tentang jenis-jenis lebah kelulut yang berkaitan dengan ekonomi, yang boleh membantu kita menambahkan perekonomian para penternak. Jadi secara keseluruhannya di dunia ini telah diberitahu, dimaklumkan mengikut kajian para penyelidik, terdapat kurang lebih 500 jenis spesies lebah kelulut. Dan antaranya ialah Trigona Skeptotrigona, nombor 2 ialah Trigona laewisep, dan Trigona apicalis, Trigona thoracica, dan Trigona itama. Inilah antara yang kita tidak boleh miss, kita tidak boleh tak sebut apabila kita bercerita tentang madu kelulut. Di Malaysia didapati kurang lebih 29 ataupun lebih 29 ataupun 33 spesies kelulut yang ada di Malaysia. Tapi di Sarawak ini kita ada kurang lebih tak sampai 10 lah jenis spesies yang berfaedah untuk perekonomian kita. Jadi antaranya adalah yang telah saya sebut tadi, misalnya apicalis, itama, Trigona, dan laewisep, dan ini semua ada di ladang saya sini. 3 atau 4 jenis ini ada, nanti saya akan tunjukkan. Dan pihak Mardi di Malaysia telah membuat kajian sejak lebih 10 tahun yang lalu, dan mengenal pasti Malaysia ini adalah sebuah negara yang paling sesuai untuk menternak kelulut, kerana kedudukannya yang mempunyai iklim khatulistiwa, yang mempunyai bunga yang muncul sepanjang tahun. Jadi sesuai sekali kita di Malaysia ni. Begitu juga negara jiran kita di Myanmar, Indonesia. Indonesia ada kurang lebih 37 jenis kelulut. Myanmar 9 jenis, dan Thailand ada
jenis spesies dia. Vietnam ada 8 spesies, India ada kurang lebih 3, begitu juga negara-negara yang lain seterusnya. Lanjutan daripada itu, kita ingin menceritakan sedikit tentang beberapa perkara asas ataupun elemen penting dalam penternakan kelulut. Ada tiga elemen penting kalau kita nak menceburi bidang kelulut ni. Kita perlu tahu 3 elemen penting. Satu ialah madu, yang kedua ialah pollen, yang ketiga ialah propolis. Madu ini ialah apa yang Inggeris kata honey. Ini dialah dikutip oleh lebah ini dari nektar bunga-bungaan tu. Dan manakala pollen ini adalah juga dari dibawa balik ke sarang dia sebagai bee bread. Ini sebagai makanan kepada lebah di dalam sarang dia. Kemudian satu lagi elemen yang penting ialah ration dia, iaitu propolis tu. Propolis ini ialah daripada getah pokok-pokok yang ada di sekitar kita. Contohnya pokok terap, pokok mango yang ada getah ni, bahkan daun pokok ubi pun ada. Jadi inilah dibawa dia digunakan untuk membuat propolis sebagai sarang dia, dan begitu juga pintu masuk keluar masuk dia. Dan sedikit juga tentang penternakan kelulut itu sendiri. Kalau kita nak melibatkan diri dalam penternakan kelulut kan, kita perlu tahu sekurang-kurangnya 5 aspek. Satu ialah spesies kelulut itu sendiri. Kita perlu tahu apa spesies kelulut yang sesuai, kerana bukan semua ini kelulut yang boleh menghasilkan madu, ya. Ada yang lebih kepada pendebungaan, membuatkan durian, pokok-pokok mango tu lebih kerap berbuah dan berbunga, tapi dia kurang membawa madu. Jadi itulah kita perlu tahu apa jenis, ya, apa jenis lebah yang sesuai untuk membuat madu, ya. Dan antaranya ialah yang paling terkenal sekali ialah Trigona itama. Inilah satu di tempat saya ini memang banyaklah log saya yang daripada Trigona itama. Yang satu lagi ialah Trigona thoracica. Thoracica saya ada beberapa log di sini, dan thoracica ini memang besar sedikit lah. Dia kekuningan warna dia. Dan satu lagi ialah apicalis, Trigona apicalis, yang sayap dia adalah hitam putih tu. Dan satu lagi yang berbentuk kecil, Lavisep. Dan ini manis untuk kanak-kanak lah. Kanak-kanak tu lah, dia suka. Dan dia punya strok tu di dalamnya pun lain. Dia tak boleh disedut satu persatu, terpicit. Perkara asas kedua yang kita perlu tahu dalam penternakan kelulut ialah kesesuaian kawasan. Kita perlu tahu apakah jenis kawasan yang kita ingin ternak kelulut ini sesuaikah tidak. Sesuai bagaimana, ya? Khasnya dari segi sumber airnya, dia mesti ada air yang sesuai, mencukupi untuk dia gunakan. Dan begitu juga tentang bunga-bungaan yang pelbagai, bukan hanya 1-2 saja. Bunga-bungaan dan pokok ini ada 2 jenis. Pokok kayu yang besar-besar, dia ada bunga yang sesuai untuk kelulut. Dan di samping itu ada lagi bunga yang orang Inggeris kata creepers, jenis creepers. Dan ini adalah dimestikan
wujud di kawasan tersebut. Dan di samping kita menanam di kawasan kita sendiri, kita pastikan sumber makanan yang berbentuk bunga dan pokok ini ada di sekitaran kita, karena kelulut ini bisa dia mampu beroperasi di sekitaran 1 kilometer begitu ya. Dia boleh pergi berterbangan mencari makanan di dalam sekitar 1 kilometer begitu. Dan ini adalah dari segi kesesuaian dia. Begitu juga kawasan tersebut hendaklah bebas daripada pencemaran racun kimia, karena kalau kawasan tersebut adalah jenis yang tercemar dengan racun kimia, itu adalah juga tidak sesuai ya. Dan pastikan juga kawasan tempat kita menternak adalah redup, sentiasa redup dan tidak panas dari segi matahari ya. Dan kita pastikan juga dapat dikawal musuh semula jadi dia. Musuh semula jadi dia ini adalah seperti katak, cicak, semut. Inilah diantaranya yang sukar untuk kita kawal. Jadi namun kita akan berusaha lah, gunakan apa cara pun untuk mengawal musuh semula jadi dia ini. Dan jangan lupa kawasan kita hendaklah berpagar ya. Berpagar supaya selamat dari segi gangguan, bukan saja musuh semula jadi, tapi musuh manusia kepala hitam itulah. Itu yang penting juga, karena banyak kecurian kalau kita tidak adakan keselamatan yang cukup ya. Jadi inilah adalah dan pastikan juga ada sejenis pokok yang ada sumber damarnya. Misalnya tadi pokok terap dan buah mango macam tu, dan pokok-pokok yang ada mengeluarkan getahnya, ini adalah penting sekali untuk dia bawa balik ke sarang untuk membuat jadi propolis ya. Jadi di samping itu adalah perkara asas yang ketiga, ialah kita perlu mempunyai kemahiran asas untuk menjaga dan memelihara. Kita perlu ada kemahiran untuk repair dia. Kalau ada masalah, kita perlu pandai jaga dari segi kebersihan dan keselamatan. Dan kalau ada gangguan dari musuh-musuh yang lain, macam mana kita nak repair dia. Di samping itu kita perlu tahu tentang pasaran. Kalau ada madu nanti, bagaimana kita nak mencari pasaran yang cukup untuk kita bekal, untuk kita pasarkan madu, dan begitu juga log-log kita. Dan di samping itu kita perlu juga rajin untuk pergi melawat, benchmarking ya, penanda aras. Pergilah melawat ke tempat-tempat orang lain yang ada menternak kelulut. Dan samping itu kita juga boleh rujuk kepada media sosial supaya kita mempunyai ilmu yang semakin bertambah untuk kita menjaga ternakan kelulut kita. Dan saya perlu juga bagi tahu tentang langkah-langkah dan proses dalam penternakan kelulut bagi menghasilkan madu yang berkualiti ya. Ini perlu juga kita mahir. Apakah cara dan langkah yang kita gunakan untuk menjaga, untuk menghasilkan madu yang berkualiti? Ada sekurang-kurangnya tiga fakta yang saya ingin syorkan. Satu ialah seperti yang saya sebut tadi, kepelbagaian makanan kepada kelulut ini mesti ada. Dia tak boleh hanya satu jenis, dua jenis saja. Walaupun bunga
orang kata air mata pengantin ni adalah makanan yang paling utama. Kita tidak boleh menanam dari A sampai Z hanya madu air mata pengantin saja. Dan kita juga tak boleh hanya menanam belimbing saja. Sekitar kawasan kita belimbing saja. Dia mesti dicampur dengan pelbagai, kalau boleh berpuluh-puluh jenis pokok dan pelbagaian jenis pokok, misalnya durian, langsat, terap, dan sebut sajalah apa jenis pokok yang menghasilkan buah-buahan yang manis kepada manusia, untuk makanan manusia. Kita tanam pelbagainya. Kalau kita tidak tanam di tempat kita, sekurang-kurangnya jiran rumah kita pun ada menanam, pun juga membantu kita. Dan kita juga perlu mempunyai kekerapan menyedut ini madu juga perlu dijaga. Kalau kita nak madu yang berkualiti, kekerapan menyedut ini adalah juga dijaga. Jadi kekerapan yang paling standard lah kita syorkan kepada pemelihara penternak ialah sekurang-kurangnya sekali sebulan. Jangan terlalu awal dari itu, karena kalau awal dari 1 bulan tu madunya masih belum lagi matang. Jadi kalau belum matang, dia belum mempunyai power ataupun belum begitu mempunyai khasiat yang baik lah. Jadi sebulan sekali lah, tapi kalau kita dapat menyedut madu dia dalam 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, lagi baik ya. 3-4 bulan sekali lagi baik. Iaitu kata orang, semakin lama kita sedut dia, semakin kekerapan dia semakin power lagi, semakin bisa lagi, dan semakin berkhasiat lagi. Inilah sifatnya kelulut ya. Dan yang ketiga, sikap kita sebagai penternak ni ya, seperti jujur. Kita naklah jujur dengan penternakan kita. Jujur seperti kita mesti tahu kekerapan kita menyedut tu. Jangan ada orang dia kata memang madu original memang original, tapi dia sedut tiap-tiap minggu. Di situ boleh boleh terjadi ketidakjujuran. Jadi airnya madunya tidak berkhasiat. Itulah syukur kalau kita mempunyai jumlah log yang banyak, kemungkinan kita nak sedut dia dalam 4-5 bulan itu adalah tinggi lah, karena kita mempunyai log yang banyak. Jadi kita boleh kawal kekerapan kita menyedut ya. Jadi dan kita hendaklah selalu ikhlas untuk kita menjalankan tanggungjawab kita menternak, supaya pelanggan kita sentiasa mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap produk kita. Dan inilah satu yang memberi kita keyakinan diri lah, bahawa bisnes ataupun penternakan kelulut kita sentiasa maju kerana orang percaya, dan kita juga yakin dengan cara kita menternak kelulut adalah untuk kebaikan, untuk khasiat yang tinggi kepada pelanggan, bukan hanya untuk kita mendapatkan hasil ekonominya saja. Saya juga ingin menyentuh sedikit tentang produk madu yang dihasilkan, dan begitu juga tentang khasiatnya dan cara mengambilnya, cara menyedutnya. Khasiat madu kelulut ini, kalau dibanding dengan madu biasa yang lain, adalah madu yang terbaik di antara semua jenis madu di dalam dunia lah.
madu kelulut lah ya. Sama kalau di New Zealand dia dipanggil dia ada satu jenis menghasilkan madu yang terbaik ya. Apa jenis? Tapi kita di Malaysia dan Sarawak ini madu kelulut ini boleh disamakan di antara superfood. Digelar superfood, one of the superfood, makanan utama, dan madu kelulut boleh digelarkan one of the superfood ataupun makanan utama karena khasiatnya yang begitu tinggi. Dan kalau dibanding dari segi dengan madu biasa, madu kelulut mempunyai khasiat yang 10 kali lebih tinggi ya daripada madu biasa. Khasiat madu kelulut ini ya sebagai 4M ya. 4M ni. Mencegah madu kelulut, kalau kita amalkan dia boleh mencegah pelbagai penyakit yang datang menyerang kita. Dan dia boleh merawat ya, mencegah, merawat dan menyembuh juga, dan mengekal ni maintenance. Dia akan mengekalkan daya tahan badan kita supaya tidak mudah diserang penyakit. Jadi inilah mencegah, merawat, menyembuh dan mengekal ya. Begitu baik sekali. Jadi I hope you all practice it as your family food for the future. Jadi inilah. Ini cara kita buat lubang dia. 1, 2, 3. Dia ni sensitif tau. 4, 5, 6, 7, 8. So inilah hasil yang kita sedut secara direct dari kotak tadi ya. Dan biasanya apabila kita jual madu kepada customer, inilah kita sedut direct dari kotak, kemudian kita tapis, lepas itu jual. Tidak ada proses yang lain-lain lagi. Tak ada proses yang lain. Ini bermaksud tidak ada campuran dengan walau 1 titik air pun, barulah kita gelar dia original. Original. Tapi ini adalah hanya dari ladang saja. Kalau sudah pergi ke tempat kedua, ketiga, itu kita tak tahulah. Sebelum gosok gigi ya, dan kita kumul mulut kita menggunakan dia. Minum 1 atau 2 suduk satu kali. Sedap. 1 gelas air suam, bukan air sejuk, bukan air ais ya. Air suam dan minum. Saya juga ingin menambah sedikit tentang lok kelulut yang kita usahakan ya. Bagi pihak saya sendiri, pada mula-mula dalam 2016 saya memulakan kebun saya dengan hanya memiliki 3 lok saja. Tapi sekarangnya sudah hampir 200 lok. Jadi beberapa cara yang telah saya gunakan untuk mengembangkan jumlah lok saya ini. Satu ialah kita pesan dari pembekal dari hutan. Ada memang kumpulan yang khas yang kita latih pergi ke hutan untuk mencari lok, dan mereka akan bekalkan kita, dan kita akan terima di tempat kita sini saja. Apabila mereka sampai di dalam hutan, kita akan beli dari mereka. Dan tempatnya adalah seluruh negeri Sarawak lah dia datang, khasnya dari Sibu, dari Mukah, dari Seri Aman, begitu, dari Serike dan Bintango. Itulah di antara beberapa kawasan tempat kita memesan lok. Kita beli dari luar, dari pembekal. Satu cara lagi untuk kita mengembang jumlah lok kita ialah dengan
memproses log yang sudah ada di sini, ya, kita perlu mempunyai kemahiran. Dari satu log yang sudah ada di sini, kita perlu mahir untuk memproses dia sendiri supaya satu log tu boleh kita tambah, kita pecahkan dia menjadi 2 log. Inilah satu yang perlu kita belajar, kita mahir mempelajarinya. Jadi tapi dalam keadaan kita buat begitu, kalau kita silap langkah untuk memecahkan log tersebut, kadang-kadang tidak berjaya, dan ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Jadi itulah, seboleh-bolehnya membeli log dari luar ini adalah yang paling selamat. Dan kalau kita mempunyai kemahiran yang sudah mencukupi, barulah kita boleh gunakan cara yang kedua tadi, iaitu pecahkan log, satu log yang ada menjadi 2, ya. Itu pun sekarang ini sudah mendapat sumber log dari luar, dari hutan, semakin sukar karena log-log yang ada di dalam hutan sudah banyak ditebang, dan semakin sukar untuk mencarinya. Jadi lambat laun nanti memang kita akan menjurus ke arah pecahan log yang cara yang kedua tadi. Inilah setakat inilah, untuk kita ingin menternak kelulut mesti ada kemahiran untuk menambah log dengan 2 cara ini. Saya juga ingin berkongsi pendapat tentang do's and don'ts dalam penternakan kelulut, sedikit saja. Antara yang pentingnya ialah, kalau kita nak menternak kelulut ni, kita sendiri naklah mempunyai satu minat yang betul-betul serius terhadap penternakan kelulut. Kita tak boleh mengharapkan duit saja yang menguruskan farm kita. Kerana ada yang sudah buat begitu, dia fikir dia ada duit, dia beli banyak-banyak log dan dia simpan di situ, dia leave it to nature. Akhirnya tidak berjaya karena dia sendiri pun tidak ada kemahiran. Jadi itulah, kita mesti mempunyai minat yang sungguh-sungguh lah, as a hobby, barulah dapat kita menternak kelulut ni, ya. Dan yang kedua, kekerapan menyedut madu tadi, ini wajib kita patuhi lah. Jangan kita sedut dia terlalu kerap dalam 1 bulan 2-3 kali, tak boleh tu. Itu memang tak boleh. Jadi sudah pasti dia akan menjejaskan kualitinya, khasiatnya, ya. Dan satu lagi, elakkan ini ladang kelulut kita terdedah terlalu lama kepada cahaya matahari yang panas tu. Dia akan tidak tahan begitu. Dia hendaklah bersifat yang lebih kepada teduh, keadaan yang teduh saja. Itu adalah dari segi beberapa do's and don'ts. Saya juga ingin menyentuh tentang ini kesan pandemik COVID-19 terhadap perusahaan kelulut kita. Secara menyeluruhnya memang tidak banyak terjejas. Pengalaman saya ketika PKP ini tidak banyak terjejas dari segi penjagaan, karena kita masih menjalankan rutin harian kita seperti biasa, karena kita percaya bahawa penjagaan terhadap kelulut ini adalah biasalah. Hanya saya seorang saja yang ada di kebun ini, jadi tidak ada manusia lain yang boleh menjangkiti apa-apa, jadi kita rasa selamat. Namun apa yang kita rasa terjejas ialah dari segi permintaan dan pemasaran kita. Walaupun ada
ada permintaan dari luar, namun kita mengalami masalah untuk membekal, karena sukar untuk delivery kita susah sangat. Misalnya saya pernah mengalami ada pesanan dari Kuching dan memerlukan sekian banyak kelulut untuk dia dan family, dan saya telah sedaya upaya mencari cara yang paling cepat untuk membekal, tetapi tidak dapat, sehinggalah perkhidmatan bas diluluskan bergerak di antara Miri dengan Kuching begitu. Jadi mengambil masa kurang lebih 3 bulan baru kita dapat menggerakkan pesanan yang telah ditempah sekian lama sudah ya. Jadi dari segi delivery memang kita mengalami masalah, walaupun supply madu kita semakin bertambah. Dan apa yang baik ialah semakin lama kita simpan madu ini di dalam kotaknya, karena tidak dapat dibekal, semakin berkhasiat lagi, semakin power lagi itu madu. Jadi kita tidak khawatir lah. Lagipun madu tidak akan dia mempunyai sifat yang tidak akan expired, tidak pandai luput dari segi kita simpan dalam topping dia lama-lama pun dia masih segar dan sehat di situ. Inilah sedikit perkongsian semasa pandemik ini ya. Jadi sekarang ini sudah mula kembali seperti normal sudah, kita pembekal, dan kita sebagai pembekal pun boleh melancarkan pembekalan kita. Apabila ada konsumer datang, kita boleh customer datang, kita akan dapat melayan mereka dengan baik. Jadi dari segi apakah harapan terhadap perusahaan madu kelulut dalam 5 tahun dan dalam keadaan 5 tahun yang akan datang? Bagi diri saya sebagai pengusaha kelulut, saya lihat 5 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang adalah mempunyai masa depan yang cerah untuk pemeliharaan madu kelulut ini ya. Kerana sifatnya sebagai yang telah dikenali di seluruh dunia sebagai salah satu makanan utama, sudah pun diiktiraf, dan semakin kerap lagi pihak saintis membuat penyelidikan tentang kepentingan ini madu kelulut. Jadi saya tidak risau tentang masa depannya, karena sudah pun diiktiraf sebagai superfood dan makanan utama untuk kita umat manusia. Bahkan telah pun dilabel sebagai boleh mampu merawat 1,001 jenis penyakit. 1,001 jenis penyakit boleh dirawat oleh madu kelulut kalau kita mengamalkannya sebagai makanan harian kita. Bertambah lagi, pihak kerajaan kita, kerajaan Malaysia pun sudah memasukkan perusahaan madu kelulut ini dalam skim pembangunan perekonomian penternakan di negara kita. Jadi ada bantuan skim subsidi daripada kerajaan. Jadi siapa yang berminat nanti mereka boleh mengikuti skim ini. Dan untuk kita sebagai individu sendiri, saya nampak apabila setiap orang sudah mengenali kelulut ini sebagai bahan yang penting di dalam kesihatan hidup mereka, saya fikir setiap orang akan mengamalkan madu kelulut satu hari nanti. Dan apabila dia nak mengamalkannya, sudah pastilah dia akan sedaya upaya coba mendapatkan, memelihara
sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 log kelulut untuk keluarga dia. Bayangkan kalau kita ada tanah, ada hutan kita sendiri di dalam di kampung kita, masing-masing kita masuk ke dalam hutan dan mencari kayu-kayu yang ada, menghasilkan madu kelulut di situ, dan kita akan pelihara dia. Setiap keluarga akan buat begitu, dan saya pikir semakin hari ini kelulut akan berkembang. Sama ada kita pelihara untuk keluarga ataupun untuk kita jadikan sebagai bahan bisnes ataupun menambahkan ekonomi kita. Dan kelulut ini memang elok diternak oleh setiap keluarga lah, karena khasiatnya yang tidak boleh dinafikan lagi, ya. Menjaga kesihatan setiap orang, baik dari peringkat kanak-kanak pun, kanak-kanak yang dari umur 1 tahun ke atas hingga ke dewasa dan tua. Semakin tua kita, semakin elok lagi madu kelulut kita amalkan, ya. Orang kata ini madu kelulut baik untuk orang tua, bahkan boleh menjadi obat awet muda. Kita tak pandai tua kalau makan madu kelulut, kerana sel kita sentiasa berganti. Setiap kali sel kita mati, dia mampu berganti lagi. Jadi hasilnya kita kita lambat tua. Itulah satu kata-kata motivasi bagi kita lah. Dan sifat madu kelulut ini yang tidak mudah expired adalah satu yang berita baik untuk kita. Biarpun kita menyimpannya sampai 3, 4, 5 tahun, seperti apa yang ada saya simpan sekarang, masih ada yang sudah 4 tahun begitu saya simpan, dan apabila kita rasakan dia, taste-nya masih sama lagi. Jadi inilah satu kebaikan dia. Dan madu kelulut juga boleh kita ternak sebagai seorang individu, tak perlukan tenaga pekerja yang banyak. Jadi akhir sekali saya ingin sebagai ucapan penghargaan dan terima kasih, saya memang dengan bangga sekali ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak Pustaka Miri yang telah menganjurkan program perkongsian ini dalam community talk berkaitan dengan penternakan madu kelulut. Jadi pihak Pustaka Miri telah menganjurkan temu bual ini dengan begitu bersemangat dan melibatkan saya, dan saya juga rasa begitu gembira berkongsi pengalaman dan pengetahuan ilmu saya yang ada. Begitu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Pertanian Miri kerana telah membantu saya membantu saya melibatkan diri dalam skim bantuan perusahaan kelulut. Dan begitu juga para individu yang telah menjadi pelanggan membeli kelulut berulang kali datang. Mereka telah tidak jemu-jemu. Saya percaya mereka kerap datang berulang kali kerana mereka sendiri merasakan khasiat dan ini kesan khasiat madu kelulut ini pada diri mereka dan keluarga. Dan saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan. Dan di pihak saya sendiri, saya memang tidak kedekut dan tidak rasa saya berusaha untuk saya memang berikhtiar untuk menyebarkan dan berkongsi sebanyak ilmu yang ada pada para pengamal dan penternak yang baru. Jika nak mendekati perusahaan kelulut, datanglah, jangan segan datang bertanya dan hubungilah saya melalui apa cara pun. Jadi saya pun telah banyak membantu. Saya telah pergi ke kampung, ke
untuk membantu memberi ceramah, dan di mana-mana pun di Bandar Miri kita telah banyak membantu kumpulan-kumpulan yang berminat, dan inilah satu kebanggaan kepada diri saya, dan kita harap supaya dan semoga suatu hari nanti setiap orang di negeri Sarawak adalah mengenali khasiat madu kelulut ini untuk diri dan keluarga mereka, dan kita harap kita dapat membuat Sarawak ini sebagai pembekal madu kelulut untuk seluruh negara Malaysia. Ya, inilah harapan kita. Maju kelulut. Dari Mike Pure Madu Kelulut Miri. Oke, terima kasih Encik Michael untuk perkongsian sebentar tadi. Saya ucapkan selamat maju jaya untuk perniagaan madu kelulut kamu. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa lagi. Bye. Ya. Manis-manis madu kelulut, manis lagi senyuman anda yang berseri. Usah dirisau jika rindu bertaut. Tak puas tengok video ini satu kali? Boleh ulang banyak kali. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama kami di ceramah komuniti menternak kelulut di rumah. Jangan lupa gunakan perkhidmatan peminjaman book bag kami kerana kami ada sediakan hadiah khas sebanyak 20 hadiah. Okey? Dan dengan itu, maniskan senyuman anda sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Suzana Abdullah daripada Pustakaan Negeri Sarawak Miri. Terima kasih.